definisi polimer. Okay, a polymer is a long chain molecule that is made from combination of many repeating basic unit, which is basic unit itu adalah suatu yang kita panggil sebagai apa dia? Sebagai monomer. Sebagai monomer. Okay. So sekarang ni nak buat polimer ini kita panggil dia sebagai proses polymerization reaction. Kita nak balas penpolimeran. Okay. Polymer can be classified into several group. Okay. Kita dah tengok source of polymer. Kita karakteristik dia. Okay. So sekarang ni kalau kita buat satu kita panggil sebagai kita buat dia sebagai satu ringkasan dah. Kita buat satu ringkasan dah. Okay. So polimer ni, okay, kalau kita nak buat kalau kita nak mengkelaskan polimer, saya recall balik kalau kita nak kelaskan polimer, nak classifykan polimer, okay, kita boleh kelaskan dia, okay, boleh kelaskan dia kepada yang pertama sekali kepada sumber, okay, source, okay, source of polymer, which is sumber ni ada daripada natural dan ada daripada sintetik. Okey, itu yang pertama yang perlu tahu dah. Yang kedua, cuba tengok, okey. Kita nak kelaskan dia daripada natural sumber dia kepada natural dan sintetik. Tengok balik saya recall balik Natural polymer are polymer that naturally available and can be obtained from our surrounding. Maksudnya daripada persekitaran kita. Contohnya kanji, protein dan juga cotton. Manakala sintetik polymer ini adalah polymer yang dibuat oleh manusia lah. Okay. Man-made through polymerization reaction dekat kilang-kilang lah. Okay, contohnya apa dia? Nylon, polyethylene, polystyrene, PVC, itu semua adalah contoh-contoh polimer sintetik. Itu yang awak dah tengok pada minggu lepas dah. Okey. So sekarang ni awak juga dah tengok tentang, okey, ini contoh-contoh kan. Okey. Dari segi types of polymer ini, okey, ini source dia. Kita kata kita boleh kelaskan polimer dari segi sumber dia. Ini sumber dia. Okey. How the polymer is produced. Macam mana polymer itu dihasilkan. Cuba tengok buku awak ni. Polymer dihasilkan. Alright. Okay. Sekejap. Wadah dah, saya lupa lagi nak sebut. Wadah dah tengah record ke belum? Dah ya? Alright, tak apa. Okay, good. Okay, sekejap Okay, sekejap. Okay. Alright. Mana saya tinggal ni? Okay. Kita tengok modul dulu. Alright, kita tengok modul ya. Sorry. Alright ni. Ya, you can. Okay, so polymer can be classified into based on kita punya source, kita punya karakteristik dan kita punya proses polymerization. Okay, so sekarang ni cuba tengok Polymer classified based on sources are divided into natural and juga synthetic. Okay, ini semua sudah tahu.
Kita terus pergi buat dia punya uh, nota ringkas kita. Okay. So, nota ringkas kita supaya ia lebih nampak apa yang kita belajar sekarang ini, polimer. Okay. Polimer. Okay. Classified. Okay. Yang pertama, source. Yang source ini ada, apa dia? Natural and synthetic. And you have to know the example of each natural, the example of synthetic. Yang pertama. Yang kedua, dari segi apa? Segi apa? Lupa dah. Boleh sebut tadi apa? Karakteristik. Dari segi Karakteristik. dia. Dari segi ciri dia. Karakteristik dia. Okey. Karakteristik dia ni, kita tengok dah. Apa sebenarnya dimaksudkan dengan karakteristik? Okey. Tengok ya, ini dah buat kan? Okey. Karakteristik are divided into 3 groups. Ada 3. Which is thermoplastic, thermosets and elastomer. Okey, biasakan dulu dengan dia punya terminologi dia. Okey. Yang pertama apa dia? Thermoplastik. Plastik. Yang kedua apa dia? Thermoset. 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 Dan yang ketiga apa dia? Elastomer. Elastomer. Okey. Bila sebut karakteristik ini, mestilah menunjukkan all the 3 characteristic of the polymer shows a different characteristic. Yang pertama, cuba tengok tadi pada perkataan termo. Termo. Mestilah dia boleh dikaitkan dengan apa dia termo. Bersebut apa termo? Baru je Temperature. Termo, temperature ataupun lebih tepat lagi heat. Yes, good. Haba, kan? Alright. Kemudian thermoset juga boleh dikaitkan dengan haba, tapi dia berbeza dua ni. Kita akan tengok nanti what is the difference between thermoplastik dengan thermoset. Okey, lepas tu elastomer. Meme tu polimer lah. Daripada from a word apa orang rasa? Elastik. Good, elastic. Jadi maksudnya karakter dia ni mesti yang lebih elastik, yang lebih kenyal dalam bahasa Melayu ataupun lebih anjal. Dalam fizik, what is the meaning of elasticity? Siapa boleh jawab? What do you know? What do you understand about elasticity in physics? It is similar to chemistry. Apa dia? The ability of an object to return in original shape when force is return back into its original shape. Maksudnya satu keupayaan kepada sesuatu objek untuk kembalikan bentuk asal. Okey dah. So maksudnya sekarang ni yang ini this type of classified of polymer minggu lepas awak tengok. Hari ni dari segi karakteristik kita akan tengok, dan satu lagi apa dia? Proses. Dah. Ada 2 juga nanti awak tengok dah. Okey, ini gambaran yang kita nak belajar tentang apa dia? Tentang polimer. Boleh kelas? Jangan tak nampak apa yang kita nak bincang ini. Alright. So sekarang ni I repeat you have to know what is the meaning of polymer. Okay. Tengok balik apa benda yang perlu awak tahu, the istilah dia, polymer, monomer, basic unit, semua tu awak jumpa dah kan? And then
polymer can be classified into three, based on three. First one is classified based on sources. Number one, natural. And you have to know what are the example of the natural polymer. Apa dia punya monomer dia. Contohnya kalau starch. Okay, starch kan? What is the monomer of starch? Apa dia? Glucose. Sudah. Okay, kalau kita kata latex, okay, getah asli, rubber lah. What is the monomer of latex? Apa dia? Siapa dia ingat? Isoprene. Good, isoprene. Itu contohnya natural. Dan juga awak boleh lukis dia punya structural formula. Alright. Yang sintetik, kita ada ethene. Masa belajar dalam carbon compound, polyethylene. Ingat, pipe PVC, polyvinyl chloride. Right. So, itu yang awak semua dah tengok pada minggu lepas. Hari ni, okay, nak tengok tentang karakteristik dan juga proses. Idea untuk karakteristik ini ada 3. Termoplastik, thermoset and ready. Apa yang akan berbeza? What are the differences between thermoplastic and thermoset and elastomer? Okay, sekarang ni I ask you again. Do you understand? Do you really disgusting to know apa yang sebenarnya kita nak belajar hari ni? Kalau awak tahu apa yang nak belajar, ia lebih mudah awak akan faham. Dah? Begini? Alright, saya bikin lagi sekali dah. Right. Okay, tengok ya. Natural polymer kita dah settle. Alright. Okay, sekarang ni kita nak pergi kepada, okay, ini semua dia punya example of natural polymer dan juga synthetic polymer. Okay. Ni dari segi apa? Dari segi karakteristik. Kita ada apa? Kita ada thermoplastik, kita ada thermoset, kita ada elastomer. Okay. Pertama sekali, okay, first of all, yang saya kata ada 2 tadi, yang thermoplastik dengan thermoset polymer. You nak sebut thermosetting pun boleh, nak sebut thermoset pun boleh. Okay, sekarang ni, jangan baca lagi, cuba you tengok dia punya figure dia. The differences between, okay, thermoplastik dan juga thermoset. Apa yang paling ketara awak nampak perbezaan tu? Thermoset ada crosslink. Okay, bagus. Thermoset ada benda kat sini. Ni. Ada apa ni? Ada crosslink. Okay, ada crosslink. Okay. So, awak mesti cuba nak fahamkan apa sebenarnya apa tu yang crosslink tu Tapi tengok dulu apa yang dikatakan dengan thermoplastik dengan thermoset. Okay, number 1, thermoplastik are polymer that can be repeatedly remolded. Maksudnya kita boleh buat dia, kita boleh ubah dia, kita boleh buat acu dia repeatedly, berulang-ulang kali melalui proses pemanasan dan proses kitar semula. Dia tak pop. Dah. Kita nak contohnya apa dia? Polyethylene. Polyethylene. Cupik. Plastik pembungkus. Polyvinyl chloride. Contohnya ialah awak tengok kepada besi pula. Sorry. Pipe plastik tu kan? Kepala pipe tu kan? Dan juga nylon, tali. Dah contoh dah. Alright. When heated, kenapa dia boleh ni? When heated, okay, the thermoplastic polymer melt, dia akan lebur and solidify. Dia akan lebur dan dia akan jadi berpejal. Dan masa itulah kita boleh bentukkan dia kepada benda yang lain. Okay. Maksud sekarang ni, dia boleh heated repeatedly. Okay. So, apa beza dengan thermoset pula ni? Dah.
cannot be remolded after heating. Bila kita panas dia, tak boleh nak bentuk dah. Kenapa? Maksudnya, dia jadi macam dengan, okey sekarang ni cuba awak panaskan cawan polystyrene tu. Apa jadi? Apa jadi kepada cawan polystyrene? Dia macam apa ni? Dia macam hilang terbakar Itu maksud dia lah. Okay, so maksudnya dia redegrade lah. So normally disintegrate, dia hacur tu, or burn upon heating and cannot be recycled. Dan sebab tu kita kalau boleh jangan guna pembungkus polystyrene tu. Dan dia memang akan merosakkan alam sekitar dah. Contohnya melamine, backlit ni kau tu lah tu. Itulah pembungkus makanan tu kan, yang letak nasi semua tu kan. Okay. Melamine ni macam dengan pinggir dekat dining hall sekolah kita tu makan. Dah. Okay. So kenapa macam tu? Sebab dia ada cross link. Okay, cross link. Sekarang ni untuk peringkat awak semua SPM, awak tak perlu tahu what are the elements yang membentuk cross link di antara rantaian hak panjang ni. Okay, awak tak perlu tahu lagi apa dia dah. Alright. Itu beza antara termoplastik polimer dengan termoset. Mudahnya termoplastik boleh tahan haba, tapi termoset ni tak boleh. Okay dah. Alright, so yang elastik pula tu. Elastomer. Okay. Can be stretched and can return to their original shape when released. Boleh kita tarik dia, kita regangkan dia, tapi dia dapat return back into their original shapes. Okay. Possess high elasticity property. Possess maksudnya dia mempunyai lah. Okay. Mempunyai sifat kekenyalan yang sangat tinggi. Contohnya, okay, polyurethane and styrene butadiene rubber. Okay. Styrene butadiene rubber ni SBR ni adalah getah tiruan dah. Getah tiruan. Okey. Contohnya kalau permainan kanak-kanak mahal tu kan. Okey, macam getah tapi dia bergetah. Itu contohlah lah. Okey, cuba perhatikan dia punya tu. Okey. Crosslink dia ada, tapi awak tengok dia punya the long molecule, the change of molecule. Dia kan, kalau yang atas ni kan dia straight macam ni kan. Yang ni dia berterabur macam tu. Dah. Maksudnya bila kita tarik dia baru jadi betul. Baru jadi straight molek. Bila kita lepas dia, baru dia akan jadi return back into its original shapes. Okay. Boleh faham Boleh faham, boleh bezakan Okay, kalau macam tu cuba kita tengok balik ya. Tengok balik yang ni. Mana ni? Sorry. Alright ya. Ni tugasan awak ni nak lukis ni nah. Alright, ni dah. Ni dah Dah lukis ke belum ni? Yang example Dah, sir. So, nak terangkan lagi dalam modul kita. Thermoplastic. What is thermoplastic? Thermoplastic is a polymer that soften. That soften. Maksudnya yang lembut lah. Okay, soften. Okay. Soften when heated and harden when cold. Thermoplastic can be heated repeatedly. Alright. So, macam mana? Dia punya explanation dia. Molecules of thermoplastic have a weak intermolecular forces of attraction. Dia mempunyai daya tarikan antara molekul yang lemah. Bila lemah, this causes the thermoplastic to soften. Jadi bila lemah tu, dia akan menjadi lembut. When exposed to heat and return to their original state when cool. Tapi bila sejuk, dia kembali kerah lah. Dia kembali ke kerah. Cuba awak
apa tu? Kursi kat kelas awak tu. Dah. So dia lembut kan? Okay. So B. Thermoplastic have a wide range of application because they can formed and reformed in a many shape. Dia boleh buat dalam pelbagai rupa dan bentuk. Some example of food packaging, okay, Tupperware tu kan? Ada insulation, penebak, automobile bumper kereta dan juga credit card. Ini contoh-contoh kegunaan termoplastik. Okey, boleh ya? Alright, tengok lagi termoset. Termoset dia tak boleh dipanaskan tak? Okay, so thermoset is polymer that soften when heated and harden when cooled. Memanglah bila panas sejuk, tapi dia apa? Dia tak boleh. Thermoset cannot be heated repeatedly. So when heated, the polymer chain of thermoset cannot move from its position because it obstructed by the cross link between the polymers. Okay, ini saya buat C ni panjang dah. Dia ada sambung ni. So when heated, the polymer change of thermoset cannot move. Dia tak boleh nak bergerak. Kenapa? Sebab dia ditarik oleh ni. Dah. Cross link ni. Okay? Cross link tu pegang dia. Tak nak gerak. Biasa bila kita panah dia tak jadi lembek. Dia tu terbakar. Nah, thermoset are strong and durable. Dia tahan lama. They are used primarily in automobiles, construction, toys, varnishes and glues. Okay. Nah, boleh? Okay. Elastomer pula. Okay, elastomer yang last sekali Okay. Bila nampak elas, mesti dia elastic polymer. Okay. That can be easily stretched and return to its original shapes. Elastomer can exist naturally and synthetically. Rupa-rupanya elastomer polymer ni ada yang natural. Apa contoh elastomer polymer yang natural? Yang paling mudah apa dia? Rubber. Yes, rubber lah. Okay. Tadi kalau kuati kan, kita dah kelaskan tadi. Source natural. Oh alah. Sekejap Dia hilang lagi. Okay. So, polymer, lagi sikit boleh. Polymer can be classified based on source. Okay. Can be classified into characteristic. Source dia ada dua, which is natural dan juga synthetic. Characteristic pula, the first one is Thermoplastic. Plastic. Second one is Thermoset. thermoset. And the third one is Elastomer. elastomer. Elastomer ni pula can be divided into two pula. Apa dia? Naturally. Synthetically. Synthetically. Nampak tak dia punya hubungan dia? Dia punya relationship dia tu. Nampak tak? Nah. Okay. Boleh Boleh tak ni? Boleh sir. Boleh. Okay. So, lagi kita tengok. So, contoh polymer. Okay. Rubber is an example of natural polymer. Okay. Natural elastomer. While neoprene, silicone rubber and styrene butadiene are example of synthetic polymer. Okay. Boleh ya? Okay. Sekarang ni kita nak pergi yang ketiga, iaitu dia punya proses. Okay. So proses nak buat polimer, nama dia polymerization belaka.
the process to produce polymer is polymerization. But polymerization process is divided to two different processes, which is apa dia? Okay. Polymerization, additional polymerization. Sini. Additional polymerization dan yang kedua condensation polymerization. Dia ada dua kaedah dia nak buat polymerization ni. Ada guna kaedah additional polymerization, ada yang guna condensation polymerization. Okey. Cuba ingat balik. Siapa boleh bagi tahu saya kita belajar bila additional polymerization ini? Yang ingat, cepat. Tak ingat lah tu. Kelas Delta pun macam dengan saya ni. Alkane. Alkane undergoes combustion. Alkane undergoes additional reaction. And alkane undergoes polymerization. Tadi pun saya dah sebut, kita ada 18 plus 18 plus 18. Dia jadi polyethylene. Kan dia tambah tu kan? 18 tambah 18 tambah 18 tambah 18. That is the additional polymerization. Ni contohnya ni. Ni 18. Tengok contoh dia ni. Okay. Ini 18, ini 18, ini 18, ini 18. Kan saya dah tunjukkan kat dewan tadi kan? So the double bond is breakdown. Bila dia putus, apa jadi? Ni video yang saya buat ni dia putus. Awak tak ingat Dia putus. Tapi dia akan sambung. Dapatlah ni. Ini adalah 18 dan juga 18. So additional polymerization is the process of unsaturated monomers such as ethene, chloroethene, and others without the loss of molecule or atom. Dia sambung aja. Ada tak dia akan hilang benda-benda lain dalam tu? Tak ada kan? Dia sambung kan? Dia sambung dengan cara macam mana? Tak ada. Dia break down the double bond. Kan dia unsaturated kan? Okay. Dia unsaturated. Okay? Boleh Okay. So, apa yang kita nak tengok sekejap lagi. Ini ialah process of polymerization. What is the first one? Additional. Second one? Condensation. Condensation. Okey, jadikan ini satu awak punya catatan. Dah. Print screen yang ini dah. Butuh awak molek lah tengok macam saya buat tak molek. Awak tulis molek So nak tengok bagaimana additional, bagaimana condensation. Sebenarnya additional ni dah belajar masa bab carbon compound. Yang belum belajar ialah condensation. Mudahnya, additional polymerization, dia takkan hilang atom, takkan hilang molekul. Condensation. Idea yang awak ni, saya nak tanya dah. Bila masa proses condensation berlaku? Ataupun condensation is from what to what? From what state of matter to what state of matter? Condensation? Gas to liquid. Gas to liquid kan? Okay, so maksudnya mesti ada molekul yang keluar daripada proses polymerization itu. Okay, macam mana dia keluar? Sekarang ni cuba kita tengok dah.
Kita tengok buku teks dulu. Alright. Nampak ya? Polymerization reaction can be divided into two types. Okay, number one, apa dia tadi? Additional polymerization. And number two is condensation polymerization. Okay, so additional polymerization. Saya nak seorang baca kuat. Zamir baca kuat Zamir. Zamir baca kuat. Additional polymerization. Addition polymerization occurs when monomers that have double covalent bond between two carbon atoms react with one another. Alright, so the keyword dia mesti ada apa? Double bond. Okay. And second dia mesti react with one another. Maksudnya Zamir hanya react dengan Zamir. Jadilah Zamiru kau apa kau? Polizamir. Okay? Jadilah polimer. Sekejap Untuk additional ini mesti ada apa? Double bond. Double bond C and react with one another. Alright, so the example of polymers that produce through additional polymerization, kita tengok dalam table 4.2 ini. Okay, so yang pertama ialah 18. Saya sebut sama-sama. Okay, saya sebut selalu yang ini Dapatlah polyethylene. Sebut dia polyethylene dah supaya awak faham. Dia daripada ethylene. Kalau sebut polyethylene pun betul. That is the correct pronunciation, polyethylene. Tapi kalau saya sebut polyethylene. Kenapa? Sebab saya nak tahu bahawa ia, the monomer, the basic unit is from the monomer of ethylene. Tengok dia punya karakteristik dia. Durable and strong. Contohnya yang paling mudah apa dia? Plastik bag kita itulah. Plastik botol dan juga plastik packaging. Propene. Okay, propene. Kenapa propene ni? 1, 2, 3. Okay. So, ada double bond kat sini. Dia putus, dia akan sambung membentuk polypropene. Durable, toys and textile. Ada lagi ke? Siapa-siapa suka main anak patung ni, toys ni. Kalau Indian panggil boneka. Orang Indonesia panggil toys tu boneka. Kalau orang Melayu panggil anak patung. Kalau orang Kelantan, cuba awak tanya, tu ini awak dia panggil anak care. Saya tak faham apa itu. Saya pun tahu kenapa itu anak care dia panggil. Okey. Lagi, tengok satu lagi chloroethene, vinyl chloride. Polychloroethene. Ataupun nama lain dia polyvinyl chloride. Nama lain chloroethene ni, awak tengok sini, kita ada ethene kat sini. Sebab C2 kan, ethene tak? Tapi dia sambung kepada C, nama dia chloroethene. Chloroethene, nama lain dia adalah vinyl chloride. So, bila chloroethene bersambung membentuk polychloroethene ataupun polyvinyl chloride. Sebab itulah dipanggil PVC, polyvinyl chloride. Strong and hard water pipe and electrical insulator. Okay? Kalau perlu penjelasan beritahu ya. Next tengok lagi styrene, polystyrene. Okay? Polystyrene, light and heat insulator, heat insulators and food packaging. Okay, boleh Alright, so tengok lagi sambungan dia. During the reaction, semasa tindak balas ini, the double bond is open. Ini sudah ajar dah sebenarnya. Nak repeat balik is open and monomers are added to the molecule change to produce polymer. Ni open, dia putus kan. Membentuk satu rantaian yang sangat panjang, a long molecule, a giant molecule of polymer. Ini contoh produk daripada polymer.
18. Okay, so what is the structural equation dia? Bagaimana dia punya persamaan struktur dia? Right. So n ini kita adalah satu integer yang kita tak tahu. We do not know what is the number of n. Mungkin berjuta, mungkin beratus semua. So yang pentingnya yang double bond ini akan putus. Okay, dia akan sambung kiri dan kanan sampailah berapa n dia. Alright, boleh? Dan ingat, saya nak semua orang buka ni. Polymerization of ethene. Lepas ni tolong tengok balik. Dah, tengok balik dia punya apa yang awak tengok YouTube tu dah. Okay, cuba tengok info. The phenyl group is a cyclic hydrocarbon. Ni cyclic hydrocarbon with the formula C6H5 can be drawn as below. Ni dah. Nampak macam nak ni. Dah. Okay. Ini contohlah. Alright. Okay. So, itu adalah additional polymerization. Okay. Kita tengok dulu dalam kita punya modul. Okay. Okay. Example. Okay. So, sekarang ni, ini yang perlu awak buat lah. N untuk 18 and repetition dia. So macam mana dia nak jadi? Awak tengok dulu saya buat dah. Lukis balik C ada double bond kan? Buat satu je. Pergi mana? Pergi sebelah sini. Pergi sebelah sini buat panjang dia. Dan buat bracket dia, tulis N. Dan penuhkan hydrogen ni. Polyethylene. Okay. Sambut yang ini. Okay, ada dua kan. So, buang satu, pergi kiri, pergi kanan. Okay. Okay, apa kat atas dia? H. Kat sini, chlorine. Boleh? Okay, lukis sekarang. Dah siap beritahu ya? Dah sir. Dah ya? Dah siap. Okey, setakat ni. Ada apa-apa yang soalan awak nak tanya tak? Ada apa-apa soalan yang nak tanya? Okey, boleh. Right, good. So, kita tengok polymerization, condensation, polymerization. Okey, kita tengok dulu dalam ni. Okey, tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan condensation, polymerization. Alright, so baca dulu biar faham. Okay. Condensation, polymerization involve at least 2 different monomer. Tadi saya kata Zamir, and Zamir. Hak ni mungkin Zamir dengan siapa kacik dia? Dah. Zamir dengan apa? Akrobing ya. Zamir dengan akrobing. Dah. Jadilah Zamir Krobing. Contohlah. Alright. So, at least 2 different monomer. The monomers involved consist of 2 functional group. Functional group bagi alkane C single bond C. Functional group bagi alkene C double bond C. Functional group bagi alkyne apa dia? Lupa dah belakang. Functional group bagi alkane C single bond C.
Functional group bagi alkene, C double bond C. Functional group bagi alkyne, apa dia? Takkan nak Triple teka? bond C. C triple triple bond bond C. Alah, hai. So, saya nak suruh awak recall balik. Bila sebut functional group itu apa? Functional group bagi alkohol, apa dia? Functional group bagi carboxylic acid, apa dia? Sudah sekali ni. Macam mana ni nak buat esok ni? Jangan kata bulan 3 itu lambat lagi ya. Okey. Nah, apa dia Hakimi? Hidroksil. Hidroksil tu apa dia? Functional group untuk apa? Alkohol. Bagus. Very good. Functional group untuk asid karboksilik? Karboksil. Karboksil. Kena faham. Bila kita baca keluar perkataan functional group dalam kepala kita, oh, itu. Barulah kita mula faham apa yang kita belajar. Ni disebabkan kita tak faham. Bukan kita tak faham. Kita dah lupa apa yang saya dah ajar. Sebab itulah makin bertambah-tambah apa yang tak faham. Dulu dah faham, dah lupa. Tak buat repetition. Tambah pula ni. Tak faham lah jadinya sebab benda awak tak buat repetition belajar. Okay. So, tengok point yang kedua lagi sekali. The monomers involved consist of two different functional group will take part in the polymerization reaction. Dia akan ambil bahagian. Okay. So macam mana? The product of condensation polymerization is a polymer. Ini yang kita nak buat. Produk dia. Okay. Produk dia. Yang pentingnya ialah polimer tu. And another byproduct. Bila disebut sebagai byproduct ni ialah dia punya apa dia? Hasil sampingan is water ataupun HCl atau water or hydrogen chloride molecule. Okay, so sekarang ni cuba tengok dah. Faham konsep. Jangan tengok susah dia punya struktur dia. Condensation polymerization reaction to produce terylene. Apa dia terylene ni? A type of polyester and nylon. A type of polyamide. Polyamide is shown in figure 4.3 and 4.4. Okay, cuba tengok nak buat terylene. Okay, so tengok ni. Ethanediol. This is the formula of ethanediol. And ini jangan cara lagi sebab N tu adalah repetition lah. Kemudian dia guna asid apa? Terephthalic acid. Ini formula bagi terephthalic acid. Jangan takut kepada dia punya nama dan juga dia punya formula struktur. Yang penting kita tengok apa dia punya functional group dekat sini. Kita ambil hak ni dengan yang ini. So, apa yang akan keluar ni? Dia akan keluar membentuk apa dia? Membentuk water H2O ni. H2O. Kemudian, sambunglah. Bila sambung, tengok ni. Awak tengok Ni, tengok ni. Tengok dah. Okey, OH ni jangan tengoklah sebab OH ni akan sambung balik yang sana Yang akan datang ni. So ni, ni. Nampak ni? Okey. So ni, ni. Ni. Dapatlah terylene. Sejenis polyester. Terylene. Pergi mana ni? Pergi bentuk air. Yang ni, jumpa balik hak lain pula. And repetition. Okay? Boleh kan ni? Okay, tengok betul-betul berkutat dah. Okay. Ini contoh lain lagi. Nak buat nylon. Nylon ni. Biasa dengar nylon kan?
Apa bahan dia? 1,6-hexane-diamine. Ini kita punya formula dia. And jangan tengok lagi. Kenapa jangan tengok? Sebab dia adalah repetition. Dan dia punya yang kedua adalah decanediol dichloride. Ini dia punya formula dia. So, buat keluar HCl. Kenapa buat keluar HCl? Sebab condensation kita cari keluarkan dia H2O ataupun HCl sahaja. Sambunglah. Sambung dapat macam ni. Jadi, jangan risau. Untuk SPM, dua ni je yang keluar. Tak keluar lain dah. Dua ni je. Jangan pula fikir, Allah, panjangnya formula struktur dia. Boleh? Dah. So, this is the condensation polymerization reaction to produce nylon. Okay? Boleh? Laboratory ini yang kita nak buat dalam makmal. Dah. Nak buat sendiri nylon ni. Tapi saya rasa kita mungkin hanya buat satu tunjuk sajalah sebab dia terlalu mahal nak buat lah. Okey, sekarang ni cuba kita tengok kita punya modul. Okey, tengok ya. Condensation polymerization, okay, take place when monomer from different type. Different type. Kalau yang tadi yang additional mesti yang daripada similar monomer. Yang ini daripada different type of monomer. Okay. Lepas tu dia ada byproduct ke? Dia tak singkir mana-mana. Dia singkir The byproductnya ialah mungkin water, mungkin hydrogen chloride, mungkin juga ammonia. Ada tambahan sikit dalam modul kita. Boleh Alright. In general, monomers in condensation polymerization contain more than one functional group. Okey dah. Okey. So ini contoh yang saya dah terangkan tadi. Nak buat apa ni? Nak buat nylon. Okey, nak buat nylon. Okay, so nylon can be produced in a lab through condensation reaction between 1,6 hexane-diamine and decanediol dichloride. Dua benda tu dah. Okey. Tulis betul-betul Dah siap lah tulis? Dah sir. Okay, so ini adalah yang kita akan buat dekat makmal lah. Diagram 4.5 shows the process of condensation polymerization to produce nylon in the laboratory. Okay, kita akan guna dua ni dan kita akan dapat nylon ni dah. Okay, nanti baca cara kita buat lah. Okay, okay. Alright. So kita tengok sikit lagi kepada the use of polymer in daily life. Kegunaan polimer dalam kehidupan seharian. Okey, yang pertama polythene. Tulis bag plastik, container, plastik container, insulator. Okey. Hari-hari kita akan berinteraksi dengan banyak monomer. Polypropylene. Okay. Piping, bottle, carpet, car batteries and rope. Tali PVC, polyvinyl chloride. Artificial leather. Okay. Tahu ke artificial leather ni? Kulit yang tiruan tak? Water pipe ataupun raincoat. Polystyrene. Okay, packaging box, perspex, safety glass, aircraft glass, vehicle glass, plastic lens. Dah, macam dengan cermin kereta tu. Nampak macam cermin tapi bukan macam cermin, sejenis polymer, perspex. Nylon, nak buat tali, okay, nak buat ropes, nak buat synthetic fibers,
dan juga nak buat fishing rod, tali tasi je lah. Tarilin, clothing, net dan juga umbrella. Okay, boleh ya? Alright. Dia punya advantages of synthetic polymers ni. Very stable and do not corrode. Dia takkan terkakis. Okay. Inert to chemical reaction. Okay. Inert to chemical reaction. Dia lengai lah. Dia takkan bertindak balas dengan bahan kimia. Light and strong. Dia ringan tapi dia kuat. Easily shaped and colored. Mudah dibentuk dan diwarnakan. But please do remember, bear in your mind, okay, environmental pollution due to disposal of synthetic polymer. Berlakunya pencemaran alam sekitar akibat daripada pelupusan polimer sintetik yang tak terurus, yang tidak diuruskan dengan baik. Okay, A. Disposal of synthetic polymer such as container and plastic bottle can cause blockage. Okay. Blockage ni dalam bahasa apa? Block sekat, tersekat tak? Okay, blockage, tersumbat of drainage system, okay, and river and may result in flash flood. Boleh menyebabkan banjir kilat. Okay dah. Awak kena stres pasal cekapan mengurus botol-botol plastik. Okay. Kalau kita buang secara merata jadi macam tu. Kalau kita bakar dia. Combustion of synthetic polymer releases harmful pollutants. Dia membebaskan bahan-bahan pencemar. Okay. Such as smoke, poisonous and corrosive gases such as sulfur dioxide that cause acid rain dan juga kesan rumah hijau, greenhouse effect. Okay, boleh ya? Okay, last kali, way to reduce the environmental pollution due to the synthetic polymer, kita kena amalkan 3R lah. Okay, 3R. Apa dia 3R itu? Recycle, reuse and reduce. Dah. Boleh tambah kat sini. Reduce. Use biodegradable polymer. Ini yang paling banyak. Kalau awak pergi sekarang ni dekat supermarket, kalau dekat Tesco ke, kan, dia bagi beg plastik tu nipis sangat . Kenapa? Sebab dia adalah mudah terbiodegradasi. Maksudnya dia tak makan berpuluh-puluh, beratus-ratus tahun nak terbiodegradasi. Sekejap je dah. Okey, boleh ya? Okey, so kita habis untuk hari ini.